Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengulas ataupun mengkritik hasil terjemahan antara dua Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quran terjemahan perkata dan yang kedua terjemahan yang terdapat dalam aplikasi Smart Quran Jakim. Baik, sebelum itu nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Hasbi, nomor metrik 050073. Oke, baik. Dalam tugasan ini saya telah diarahkan untuk mengulas surah Luqman ayat 11, 12 dan 13. Oke, baik, kita mulakan dengan ayat ke-11 dahulu. Baik, hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Oke, baik, dalam seperti yang Anda lihat terdapat perbezaan yang sangat ketara dalam kedua-dua terjemahan Al-Quran di atas. Oke, Al-Quran terjemahan perkata memberikan hasil terjemahan secara ringkas sahaja serta tidak memperincikan lagi atau mendetailkan lagi hasil terjemahan ayat tersebut. Namun begitu, makna yang terkandung dalam teks asal yaitu Al-Quran surah Luqman ayat ke-11 tidak bercanggah dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Oke, baik. Bagi terjemahan yang terkandung dalam aplikasi Smart Quran Jakim pula, hasil terjemahan lebih panjang kerana menterjemahkan ayat dengan lebih terperinci dan lebih mudah difahami bagi golongan yang tidak mempelajari ilmu bahasa Arab. Okey, kita lihat satu contoh di sini. Di dalam Al-Quran terjemahan perkata dahulu, okey, kalimah fa'aruni diterjemahkan kepada maka perlihatkanlah olehmu kepadaku. Jadi dia manakala aplikasi Smart Quran Jakim menterjemahkan menjadi fa'aruni itu, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku. Okey, baik, setelah kita menilai kedua-dua hasil terjemahan ini, bagi saya terjemahan aplikasi Smart Quran Jakim lebih menarik minat saya untuk membaca dan mengkaji serta mudah untuk difahami kerana menggunakan ayat yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa Melayu, kan. Sebab dia lebih mudah untuk difahami lah, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku. Okey, kalau yang Al-Quran terjemah perkata tu, fa'aruni diterjemahkan maka perlihatkanlah olehmu kepadaku. Maksud dia sama, cuma untuk lebih mudah difahami itu lebih kepada aplikasi Smart Quran Jakim lah hasil terjemahan tu. Okey, baik. Seterusnya saya terus berikan contoh pada ayat ke-12 surah Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Okey, boleh lihat di sini terjemahan hasil terjemahan kedua-dua Al-Quran ni, hasil terjemahan kedua-dua Al-Quran ni. Baik, sama seperti hasil terjemahan Al-Quran surah Luqman ayat 11. Okey, ayat 12 ni pun Al-Quran terjemahan perkata memberikan hasil terjemahan yang ringkas dan menterjemahkan surah Luqman ayat 12 secara terjemah perkata. Maksudnya secara harfiah. Namun begitu, seperti biasalah, makna yang terdapat dalam ayat tersebut tetap disampaikan dengan tepat dan sahih ke dalam terjemahan bahasa Melayu. Manakala aplikasi Smart Quran Jakim menghasilkan terjemahan yang lebih mendalam, terperinci, untuk memudahkan para pembaca memahami isi kandungan terjemahan ayat tersebut. Baik, saya ambil satu contoh di sini. Dalam Al-Quran terjemahan perkata, dalam Al-Quran terjemahan perkata, walaqad atayna Luqman. Okey, walaqad atayna Luqmanal hikmah diterjemahkan kepada sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Okey, manakala dalam aplikasi Smart Quran Jakim menterjemahkannya kepada dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah kebijaksanaan.
serta kami perintahkan kepadanya. Bagi saya lebih memilih terjemahan aplikasi Smart Quran Jakim jika dibandingkan dengan hasil terjemahan Al-Quran terjemahan perkata, karena bahasa yang digunakan lebih mudah difahami dan lebih terperinci. Namun begitu, perkataan hikmat kebijaksanaan tuh, hikmat kebijaksanaan kan, walaqad ataina luqmanal hikmah. Hikmat kebijaksanaan bagi saya lebih sesuai jika sebab dalam bahasa Melayu sendiri jarang menggunakan perkataan hikmat. Sebaliknya lebih sinonim atau lebih biasa dengan perkataan hikmah sahaja ataupun kebijaksanaan sahaja. Baik. Seterusnya saya terus pada ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqman li abihi libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Baik. Dalam ayat ke-13 surah Yusuf tidak terdapat perbezaan yang ketara juga dalam kedua-dua hasil terjemahan. Hanya sedikit perbezaan seperti contoh dalam Al-Quran Al-Quran terjemahan perkata mana nih? Wa idh qala Luqmana li abihi mana nih? Terjemahkan sebagai memberi nasihat. Al-Quran perkata beza dia pengajaran dan juga nasihat. Pada ayat wa huwa ya'izuhu dalam Al-Quran terjemahan perkata digunakan sewaktu dia memberi pengajaran kepadanya. Tapi di aplikasi Smart Quran Jakim semasa ia memberi nasihat kepadanya, walaupun dua perkara yang hampir sama, yaitu nasihat dan pengajaran, cuma dalam konteks ayah dan anak ini lebih sesuai jika digunakan perkataan nasihat. Ibu bapa menasihati anaknya, itu yang lebih sesuai lah. Tapi makna dia memang tidak lari lah. Makna nasihat dan pengajaran itu lebih kurang juga makna dia kan. Namun perkataan nasihat lebih dekat dalam penggunaan konteks ayat ini, yaitu seorang bapa menasihatkan anaknya tentang perkara kebaikan. Baik. Terjemahan aplikasi Smart Quran Jakim juga terasa lebih menepati konteks ayat panggilan bapa kepada anak, yaitu panggilan wahai anak kesayanganku, serta mendatangkan perasaan terharu dalam diri pembaca. Baik. Setakat itu sahaja ulasan dan juga kritikan saya terhadap dua hasil terjemahan Al-Quran, yaitu Al-Quran terjemahan perkata dan juga aplikasi Smart Quran Jakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.